آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Negeri Sembilan yang saya kasihi, kepada segenap para alim ulama, para masyayikh, para asatizah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat meneruskan pengajian kita ini dengan harapan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat. Selawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana syafaat uzma beliaulah kita semua berharap di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita masuk pada perbahasan pendapat si tentang iaitu mutanajis atau tidak. Kan kita kata wajib suci ke tidak di tempat lubang yang ada anjing kan. Ini bahas tentang najis anjing kalau tak salah kan. Ke babi ke saya tak tahu yang mana, terlupa. Tapi kalau tak salah najis mughaladzah, iaitu sama ada anjing atau babi. Maka pendapat si yang dilontarkan dalam bahsul masail yang lalu ada tafsir. Satu, jika dimaafkan ma'fu anhu. Kan ada najis yang ma'fu, terlalu sikit tak nampak, terlalu banyak masyaqqah. Ini kita dah bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi jika dimaafkan berarti ma'fuun anhu, basuh sekali dengan niat melakukan sesuatu yang kita berhajat kepadanya. Jadi cukup dengan basuh sekali. Jadi niat melakukan sesuatu yang kita berhajat kepadanya. Lalu jika tidak dimaafkan, kalau najis itu tidak dimaafkan, ditafsir kena basuh 7 kali, sekali dengan tanah. Itu dia memberi solusi seperti itu. Dalam hal ini rujukan dia ada 2 kitab. Satu Nihayatuz Zain karangan Syekh Nawawi Banten, Nawawi Al-Jawi, ulama alam Melayu lah. Yang kedua Bughyatul Mustarsyidin. Jadi dalam ibarat Nihayatuz Zain wal mughalladzah, najis mughalladzatu, najis mughalladzah wa hiya najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima ma'al akhar, yaitu najis mughalladzah itu najis anjing dan khinzir, atau najis cawangan atau cabang daripada salah satu daripada anjing dengan khinzir. Contoh dia anjing kahwin dengan kucing, lahir najis mughalladzah lah. Babi kahwin dengan dengan kambing, keluar bentuk kambing pun tetap najis mughalladzah. Okey, au ma'a hayawanin tahirin, atau dia saling berkahwin pun sama, atau dia kahwin dengan yang lain pun sama. Yughsalu, maka dibasuh musabuha, tempat yang kena najis tadi, sab'a marratin, sebanyak 7 kali basuhan. Ihdahunna mashubatan biturabi, salah satu daripada basuhan 7 tadi disertai dengan tanah at-tahuri, yang suci lagi menyucikan. Berarti turab ni debu atau tanah yang berdebu. Tanah liat tak apa-apa, macam contoh dia turab. Jadi tanah yang kita ambil lalu kita basuhkan salah satu daripadanya, itu nama dia turab. Kalau batu bukan termasuk turab. Kalau mazhab Maliki, asalkan dia asli, dia turab, maksudnya boleh digunakan untuk tayamum. Tapi dia tak perlu macam kita dalam najis mughalladzah, kerana mereka tidak ikut kita lah dalam bab ini, tak ikut mazhab Syafi'i dalam bab ini. Contoh dia, perbandingan dia adalah dengan tayamum. Kalau kita kerikil batu kecil, tidak turab, sebab dia kena sa'idan, dia kena bila tepuk tu naik. Tapi dia kena turab lah. Jadi kalau tepung naik, tapi dia bukan turab. So kita kena nampak beza dia. Okey.
Suci lagi menyucikan, berarti dia yang belum pernah diguna untuk bersuci. Sebab kalau pernah diguna dia panggil musta'mal. Maka dia tak boleh digunakan dalam bab ni. Termasuk tak boleh digunakan dalam tayamum sebab dia musta'mal. Sebab itu dalam bab tayamum dia ada tepuk sini, tepuk sini. Tak boleh tepuk tempat yang sama sebab itu dah musta'mal. Dia bagi contoh. Alladhi ya'fur al-ma'u wa ya'ummu mahallan najasah. Yang mana yang terkena mak tadi, air tadi dan meratani seluruh tempat najis. Wal afdalu ay yakuna at-turabu musahiban lil ghuslati al-ula. Sebaiknya, lebih afdal turab tadi itu dia kena bersamaan dengan basahan yang pertama. Sebab apa? Bila basahan pertama dengan turab, nanti di kali kedua tu baru dibasuh yang lain. Kan bersih lah. Wa taqaddama, dan telah terdahulu anna turaba yashmalul a'far wal asfar. Termasuk dan telah lalu bahawa sesungguhnya turab ini termasuk darinya sama ada yang a'far ke, yang asfar ke, qatifli wal ahmar ke, wal abyad wa nahwi dzalika. Tak kisah warna dia, tak kisah. Walau kana mukhtalitan bid daqiq, walaupun dia bercampur dengan daqiq. Daqiq tu tepung tapi dia bercampur, itu tak apa. Dia masih au nahwihi bi khilafi ma taqaddama fil tayammum, berbeza dengan bab yang telah terdahulu dalam bab tayammum. Kalau bab tayammum dia tak. Mas'alatun kin, daripada Bughatul Mustarsyidin. Mas'alatun kin tu kaf tu Kurdi kalau tak salah. Syekh Kurdi, Sulaiman Al-Kurdi. Yufa antini syari'i wa ma'ihi, dima'fukan daripada tanah becak jalan dan air dia. Ini yang kita dah bahas pada 2 minggu lepas. Jalan ada basah, tanah tu mercik. Ya'ni mahal al-murur, tempat kita jalan. Walau fil baiti, walaupun dalam rumah. Idza masya fihi, kalau dia berjalan padanya. Wa bihi au bi rijlihi, atau dengannya atau dengan kakinya. Rutubah, yang basah. Wa in tanajjaza, walaupun dia jadi najis. Bi mughalladhin, walaupun ada najis dengan najis mughalladzah sekalipun dia jadi makfu. Sebab susah untuk jaga. Macam kita jalan lah. Kat jalan, zaman dulu lagi lah. Sarung kena titik-titik daripada tanah tu makfu. Qala Qaflam, telah berkata Imam Qulyubi. Qaflam kalau tak salah Qulyubi. Wa sawaun asabahu ma dzukira minasyari', sama ada dia terkena dengan apa yang telah disebutkan daripada jalan, au min syakhsin, atau dari seseorang, asabahu yang mengenainya, au min mahalin, atau daripada tempat, intaqala yang berpindah, ilaihi padanya, walau kalban, walaupun anjing, intaqada maka batal. Walau masya bidzalika fi makanin akhar, walaupun dia itu berjalan dengan perkara tersebut pada tempat lain, tahirin yang suci, lam yanjus maka tidak najis, bitalwithihi dengan terkena kotoran tadi, bima fi rijlihi dengan apa yang ada pada kakinya, wa na'lihi wa ni'alihi, dan pada capalnya, alal mu'tamadi menurut kaul mu'tamad. Jadi tak najis. Jadi dihukumi tidak najis. Wa afta mimra, kalau Imam Romli, Mimra tu Imam Romli, dia berfatwa fi ma law talawwasat rijluhu bitin syari'i al-ma'fuhi anhu, seumpama terkena kotoran kakinya dengan tanah daripada jalan yang dimakfukan, wa arada, yang dimaksudkan ghuslaha anil hadasi, untuk membasuhnya daripada hadas, bil afwi, kerana ma'fu an isabati ma'il wudu, iaitu apabila terkena air wuduk, lihadatin, oleh sebabkan tanah tersebut, hatta la yahtaja, sehingga dia tidak perlu, ila tasbi'i rijlihi inda ghasliha, law furida an natina mutanajjiz bimughalladhin, sehingga kan dia tak payahlah nak kena basuh semua kaki dia, sebab kaki dia terkena najis mughalladzah, kerana dia dianggap sudah ma'fu. Susah nak jaga. Cukup basuh sekali. Ni yang dikata tadi, kalau ma'fu basuh sekali dengan niat melakukan satu yang dihajatkan atasnya. Ini yang dia kata. Wa fi ma law ghusila thawba ila akhirih. Ini sampai habis ibarat dia. Pendapat B, basuh 7 kali sekali dengan tanah.
Dia kena basuh, dia cakap basuh 7 kali sahaja sekali dengan tanah. Dia ambil daripada referensi kitab Al-Iqna' Hasyiah Bujairami ala Khatib. Jadi Iqna' ni kitab yang dikarang oleh Khatib Syirbini, ulama yang saya dah sebut banyak kali, ulama besar di IMSI Al-Azhar Al-Sharif. Okey, Khatib Syirbini dia syarahkan kitab Abi Suja' karangan Al-Asfahani yang terkenal. Jadi matan dia Abi Suja' atau dipanggil dengan matan Ghayatit Taqrib, disyarahkan Khatib Syirbini, nama dia Al-Iqna', dihasyiahkan oleh banyak hasyiah. Salah satu dia nama dia Imam Sulaiman Al-Bujairami. Ni hasyiah Bujairami. Hasyiah Bujairami, dia ini yang mensyarah. Ini juga ulama Azhar. So apa dia kata? Wa yughsalu al-ina'u wa kullu jamidin walau ba'dan yani min as-saydin aw ghairihi wujuban min wulughi kullin min al-qalbi wal khinzir wa far'i ahadihima ila anqal sab'a marratin bima'in tahurin ihdahunna fi ghairi ardi turabiyah biturabin tahurin. Itu ibarat dia. Jadi dia nak kata kat sini, dia nak kata dia ambil ibarat yang panjang ni, ringkas dia, basuh 7 kali sekali dengan tanah, selesai. Dia nak kata tanpa melihat dari sisi makfu atau tidak makfunya tanah tersebut. Inti dia, kalau kena di situ ada najis mukhallathah, kena basuhlah. Dia bagi alasan macam tu. Kesimpulan dari perbahasan kita berminggu-minggu ni, lalu dia kata apa? Lajnah telah meminta para mubahisin untuk membahaskan tentang najis yang dimaafkan, ma'fu anhu tu macam mana? Sama ada ia wajib disucikan atau tidak, kerana ada perbezaan pendapat terhadap masalah itu. Dia kena sucikan atau tidak? Ada khilaf. Keputusan perbahasan tersebut adalah najis yang dimaafkan, berarti tidak wajib disucikan. Ya, tanah, lubang yang ada khinzir, bukan khinzir, apa nama dia, anjing kan, soalan dia, duduk dekat situ kan, lalu dia pergi, kita tahu tempat tu dah kena bekas kena anjing, ya kita tahu. Jalan-jalan terpercik, percikan 1-2 kepada kita punya seluar atau sarung, ini berarti najis yang ma'fu anhu, tak wajib untuk dibasuh. Ma'fu. Ini alasan dia, walaupun mughalladah. Itu dia kata tidak wajib disucikan. Ini kesimpulan dia. Reference yang dipakai adalah Nihayatuz Zain. Nihayatuz Zain, tak jauh ibarat dari tadi, kita baca sikit je. Wal maqsadur rabi' min maqasidit taharah, iaitu tujuan yang keempat daripada tujuan-tujuan bersuci, izalatun najasati, menghilangkan najis, wa izalatuha wajibatun, nak membuang najis ni hukum dia wajib. Tuan-tuan kena najis tu, buang najis tu, hukum dia wajib. Illa fin najasati, kecuali najis al-ma'fuwi anha, yang dimakfukan. Itu mahal tempat ibarat dia. Jadi bila kita nak kata wajib ke kita sucikan, tak wajib lah, sebab itu najis ma'fu. Ini ibarat dia kat situ. Wahya 'alal fawri in 'asa biha ka'an tanabmagha biha li ghairi hajatin. Kena basuh secara langsung. Kalau walaupun dibuat kerana ada unsur maksiat. Ketika dibuat kerana ada unsur maksiat. Contoh dia, kalau najis ni bukan ma'fu ya, bukan yang ma'fu. Yang najis yang bukan ma'fu, kita kena najis dengan sengaja untuk kumpulkan, suka dengan barang najis dipanggil, ini hukum dia maksiat. Maksud dia apa? Maksud dia tadammuh. Tadammuh tu ka'an tadammaha biha, orang yang sengaja nak berenang dekat tempat najis. Bukan sebab ada cincin jatuh nak pergi ambil. Contoh dia, cincin jatuh, cincin ni harga 11,000 Syekh. Tak kisahlah, aku masuklah dekat dalam tu, habis. Itu lain, itu ada niat. Ini sengaja nak melumurkan badan ni dengan najis tanpa ada sebab yang syar'i. Ini hukum dia tadamuh dengan najis. Dalam mazhab Syafi'i itu haram. Berarti maksiat tak? Maksiat lah.
Asar tu berarti menderhaka. Maksud dia menderhaka ni maksud dia kau buat dosa lah. Lebih kurang macam tu. Lalu dia kata, kalau kita buat nak kena najis itu kerana berdosa, maksud dia sengaja, seperti sengaja nak dengan benda kotor, kau kena basuh secara langsung, fauri, cepat-cepat basuh. Alal faur, faur tu seketika itu juga. Wa min dzalika at-tadammukhu bid-damil udhiyah. Termasuk darinya adalah sengaja mengapa? Mengotori badan dengan darah sembelihan. Kan? Jadi contohnya ini kesalahan golongan Syiah. Syiah tu sengaja ambil darah kambing ke ni kan, lukakan diri, lukakan darah untuk memperingati macam mana Hasan dan Husain diperangi, misalnya dia. Secara akidah, ini perkataan fiqh dulu. Kalau akidah yang sesat kerana dia mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha, mengkafirkan para sahabat, kan, mengkafirkan ini dan benda-benda lain yang akidah. Kalau hulul kufur, ini dah dibahas oleh ulama dalam akidah. Perbuatan-perbuatan yang melanggar syarak, dia mengharuskan nikah bid'ah, ini langgar fiqh dia, sesat kerana fiqh. Termasuk dari dia adalah membuat perkara yang diharamkan. Buat apa nak letak darah dekat ni? Ni dia bagi contoh tadammuh, sengaja membasahkan diri dan meratakan diri dengan darah waktu sembelih udhiyah. Wa ma yaf'aluhu al-awwam min tazwiqil abwab bihi haramun. Dan apa yang dilakukan oleh orang awam seperti tazwiqil abwab, dia itu ambil darah letak dekat pintu-pintu, ini haram hukum dia. Wa tajibu izalatuhu fauran, wajib untuk hilangkan dia secara langsung. Jadi termasuk yang salah ni, ambil darah kambing pergi letak kat pintu. Buat apa? Benda tu najis. So kalau sembelih, darah dia tu biar masuk dalam tanah tu, kubur lah. Atau kalau kami kat pondok, yelah kat pondok tak ada longkang. Sorry lah. Jadi memang kita memang siap-siap kalau raya besar tu, raya haji tu, memang satu hari sebelum raya haji tu, malah hari safar tu, Arafah, hari Arafah tu kita dah korek lubang lah. Siap-siap lubang. Besok tu satu-satu tumbang tu darah semua masuk ke dalam lubang tu. Penuh, tutup timbun dengan tanah. Selesai. Ini benda najis. Fa in lam ya'si biha, contoh dia kalau dia kena najis tapi tak ada maksiat. Kan? Terkena najis bukan dalam keadaan maksiat. Maksud dia, contoh dia kena najis, ialah namanya manusia jalan. Ada yang terkena najis yang boleh dihilangkan, yang bukan ma'fu. Ini berarti tidak maksiat. Lam ya'si biha fahiya ala tarahi, maka kewajipan menghilangkan najis itu dalam keadaan tarahi. Tarahi itu tak boleh, tak payah langsung, tak payah faur, boleh tunggu nanti, delay tak apa. Illa inda iradati qiyami ila solat, kecuali dia nak solat kenalah hilangkan. Ini. Lalu dia kata au-nahwi atas sesamanya. Nak masuk masjid, kenalah hilangkan dulu. Mimma tushtaratu lahu izalatun najasah, dari perkara-perkara yang disyaratkan untuk menghilangkan najis. Nak pergi tawaf, kenalah suci. So kenalah hilangkan. Au inda khaufil intishar, atau takut tersebar yang lain, yalah. Kena kat sini, takut nanti kena baju, kena apa, kena hilang terus. Contoh dia, tapi tengah jalan nantilah kena beg. Najis kena kat beg, nanti balik rumah bawa basuh. Tak takut kena yang lain. Tak apa, tak ada masalah. Wa yundabu ayu ajjila bi izalatiha, disunatkan untuk dia cepat-cepat menghilangkannya. Fima ada dzalika, pada selain perkara tersebut, sawaun fima dzukira al-mughalladhah wa ghairaha alal mu'tamad, tak kisah dia itu najis mughalladhah atau tidak. Jadi kalau boleh lah, cepat hilangkanlah. Sebab kita ni nak sentiasa berada dalam keadaan suci. Itu ulama-ulama sufi sebut salah satu tips untuk naik derajat adalah menjaga kesucian zahir ni, sama ada fizikal ataupun wuduk hadas, suci daripada najis dan hadas. Itu suci daripada hadis dan najis sentiasa. Sebab itu dia orang kalau terkentut je buat batal je terus wuduk. Kita nak jaga wuduk macam tu susah Syekh. Nak jaga wuduk solat bukan hanya waktu solat.
dalam sentiasa keadaan sentiasa berwudu, itu pun susah. Sebab tu kita makom tak naik-naik ini. So kenalah, kena jaga wudu. Ini menurut kaul muktamad disunatkan. Salah satu isyarat ni kaul muktamad adalah bila sebutlah alal muktamadi menurut kaul muktamad. Ni sekarang tengah panas hangat membicarakan define kaul muktamad. Kan? Kan sebab apa dalam enactment pentadbiran Islam negeri termasuk Negeri Sembilan, kaul muktamad mazhab Syafi'i didahulukan. Betul ke tidak? Define kaul muktamad. Ni yang sekarang ni tengah panas. Ada yang kata, Ustaz, kita ni tak payah cakap lah mazhab Syafi'i. Dalam bab zakat pun tak ikut mazhab Syafi'i. Berulang-ulang kali dia dah cerita ni. Nampak sangat orang cakap tu tak belajar fiqah. Bermazhab Syafi'i tu maksud dia apa? Kita pegang mazhab tak? Pegang mazhab. Mazhab apa? Syafi'i. Tapi ada certain perkara yang kita intiqal mazhab. Kerana apa? Masyakoh, berat. Sesuai menjaga kepentingan awam. Bahasa enactment tu kepentingan awam. Bahasa Arab dia maslahat awam. Maslahatul ammah. Itu bahasa undang-undang dia enactment kepentingan awam. Kepentingan awam, betul. Itu bahasa dia. Tapi bermazhab asas dia. Beza dengan golongan Wahabi, dia tidak bermazhab. Dia kata dia nak apa? Kita buat apa nak bermazhab? Dulu dia dah kata dah. Buat apa kita nak bermazhab? Rasul mazhab apa tuan-tuan? Dia tanya, boleh tak cerita? Rasul mazhab apa? Dia dah kata dah macam tu. Kan? Rasul kan tak ada mazhab. So buat apa nak mazhab? Kita pegang Quran Sunnah, tak salah. Imam mazhab boleh salah. Rasul takkan salah. So pegang Quran dan hadis takkan salah. Dia kata macam tu. So berarti dia memang asas tidak bermazhab. Dia hanya pegang Quran dan Sunnah. Masalah dia, kita kena bagi tahu, pegang Quran dan Sunnah bukan salah, memang tak salah. Cuma kalau kita salah faham Quran dan Sunnah, salah tak? Salah. Macam mana nak tahu betul ke salah? Tengoklah imam mazhab cakap apa. Hadis tu orang faham macam ni, kau pergi faham macam ni, apa pasal? Contoh dia. Orang faham macam ni, kau pergi faham macam tu, apa pasal? Keluar perak dah. Sorry lah. Jadi inti dia macam tu. So dalam hal kita asas kepada kaul madhab, bukan terus Quran Sunnah, kerana kita sedar diri. Kita takut tersalah menginterpretasi Quran dan Sunnah tadi. So kita berpegang pada mana ulama-ulama dulu pegang. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Syafi'i mujtahid lah. Maksudnya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ghazali, Imam Juwaini, Imamul Haramain, Imam Subqi, Ibnu Hajar Haytami, Ibnu Hajar Asqalani, Imam Ar-Ramli, Ramli Kabir, Ramli Saghir, sampai ulama-ulama tanah Melayu semuanya bermazhab. Tiba-tiba hari ini bila dah malu dengan istilah al-madhhabiyah, dah dianggap masalah, dah tahu dia orang tak boleh, dia ngaku dia mazhab Hanbali pula. Ngaku je lah kat Malaysia bawa mazhab Hanbali kan selesai. Tak nak pula, dia kata. Ni lepas tu dia kata, tak, kita tak taksub mazhab. Bukan taksub, bermazhab ke taksub ke? Asy-Syafi'i, Imam Nawawi Asy-Syafi'i tak tahu mazhab ke? Define taksub, dia kata. Define taksub. Fanatik. Ni fanatik. Apa fanatik tu? Boleh bagi tak? Nak sesatkan orang fanatik. Give me definition. What is fanatic? Menganggap hanya guru dia betul. Betul ke itu ulama mazhab Syafi'i? Kita ni pegang mazhab Syafi'i. Yet kita iktiraf kita tak mampu nak ikut semua mazhab Syafi'i. So ada pendapat kita ambil dalam mazhab lain. Kita menerima pendapat mazhab lain. Siapa kata kita tolak? Kalau kita kata hanya Syafi'i yang betul, Hanafi sesat, Maliki sesat, Hambali sesat, itu sesat lah. Itu fanatik. But do we do that? No. Kita rujuk juga pendapat lain. Tapi asas kita pegang pada mazhab Syafi'i. Kenapa lafazkan niat? Mazhab Syafi'i kata sunat. Saya berpegang pada dalil. Berarti tak bermazhab ke? Mazhab Syafi'i tapi pegang dalil lebih utama. Itu bukan bermazhab namanya. Sebab kalau bermazhab, kita menilai dalil sesuai dengan penilaian ulama mazhab. Ni. Sebab itu khilaf dalam mazhab ada kaul mu'tamad. Ini kita panggil kaul mu'tamad. Itu maksud dia kaul mu'tamad. So how to define mu'tamad? Dari perbezaan pendapat dalam mazhab Syafi'i, mana yang diiktimadkan oleh ulama-ulama terkemudian. Itu dipanggil mu'tamad.
Dia ada kaedah dia. Imam Ibn Hajar dan Ibn Hajar, kalau Ar-Ramli sepakat, muktamad lah. Ar-Rafi'i dengan Nawawi sepakat, muktamad lah. Kalau diorang pun berbalah, berarti ini khilaf. Rajih dan marjuh. Ini kalau dah sepakat, dah pegang muktamad, kenapa kita nak pindah yang lain? Oh, susah Ustaz. Itu ada alasan masyaqqah. Ini kena faham beza dia. Ini. Sebab itu dalam fatwa di negeri ini mendahulukan ijtihad dengan kaul muktamad dulu. Kecuali dalam bab yang dianggap ada hajat, baru kita berturun level dia. Level taklid. Sebab tu di sini kita kaul muktamad ni perlu kita junjung tinggi. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jangan tulis dalam enactment, tulis kena pegang kaul muktamad. Tapi fatwa dia dari dulu sampai sekarang, dari mula jadi mufti sampai habis jadi mufti, tak ada satu pun pendapat mazhab Syafi'i, tak boleh juga. Kan? Sebab itu kena pastikan betul-betul jawatan kuasa fatwa meneliti kaul-kaul tersebut, menilai dengan mizan ilmu. Ini yang pentingnya kitab-kitab turas ni. Sebab tidak, kita tak boleh mudah. Saya ada murid orang Sarawak, budak Sarawak, belajar Morocco, master dia fake di UIA. Rasa fake di UIA. Sekarang menghilang, tak tahu ke mana. Telefon saya pun tak. Dia punya thesis master, dia kritik kaul muktamad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Zuhaili. Syekh Muhammad Zuhaili ni adik Wahbah Zuhaili. So dia ada kitab nama dia Kaul Muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dia kumpulkan semua muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dalam tu dia kata tak semua muktamad. Dia nilai balik, dia kata dia bukan muktamad, dia bukan muktamad, dia bukan muktamad, dia bukan muktamad. Dia bagilah hujah-hujah dia. Contoh dia. So kita tak boleh tasahul, take thing for granted. Oh dah ada, kita pegang ni saja. Tak boleh. We have to refer. Membelik tu kena. Tapi masalah dia nak belik macam mana? Jadual perlu. Ini yang masalah dia. Hadirin wal hadirat Allah. Jadi dalam bab fatwa ni kita kena hati-hati. Wa kharaja bi ghairi hajatin, dan dikecualikan dengan perkara yang tanpa ada hajat. Ma idza kana at-tadammukhu biha li hajatin ka ambala wa lam yajid syai'an yunashifu bihi falahu tashnifu dzakarihi bi yadihi hatta yajidal ma'a wa ila akhirih. Maksud dia apa? Dikecualikan pada dalam keadaan selain hajat. Jadi kalau tadi yang kena ada hajat boleh, yang tidak ada hajat dikeluarkan. Iaitu tapi kalau tadamuh ada hajat, sengaja mengotori diri dengan najis yang ada hajat. Contoh dia, seseorang buang air kecil, dia tak jumpa batu, tak jumpa tisu, tak jumpa batu. Perbahasan tisu boleh jadi alat istinja atau tidak, ada perbahasan. Tapi basul masail yang saya hadir di Indonesia dulu, di pondok dulu, dengan ibarat yang banyak, tisu boleh. Kerana tisu tersebut dia meresap, dia kesat, tisu yang kesat lah, dan dia benar-benar menghilangkan qal'u itu terjadi, menghilangkan kotoran tersebut tu, mampu untuk menanggalkan. Okey. Lalu dia kata kat sini, dia tak jumpa alat untuk istinja, maka dia guna tangan dia dulu. Tangan dia dulu. Sebab tangan dia saja yang ada sekarang ni. Benda lain dah tak ada dah. Tak apalah. Ini tadamuh, sengaja nak mengkotorkan jasad ni dengan najis. Tak apalah. Ini contoh dia. Ila akhirih. Okey, keputusan. Apa-apa yang terkena percekan daripada lopak tersebut wajib disucikan. Ada note dia, ada note kat situ. Tetapi sekiranya susah untuk mengelak masyaqqatul ihtiras daripadanya, maka hukumnya ada tafsir. Kalau susah ada tafsir. Jika terkena bahagian atas pakaian wajib suci. Maksud wajib tu macam kat sini. Ini kan boleh disucikan. Macam mana dari bawah kena ini? Kalau terlalu jauh nak kata hajat tu, darurat masyaqqah tu susah sebab dia tinggi sangat. Maka ini wajib disucikan. Okay. Jika terkena bahagian bawah pakaian, tafsir. Jika banyak wajib disucikan. Jika sedikit dimaafkan. Contoh dia apa? Jalan sikit, satu, dua, susah lah saya nak tahu. Saya kat belakang nak solat, nak tengok, susah. Tapi kalau banyak kerbuk, banyak contoh dia kan, kena mandilah. Macam mana? Takkan nak pakai becak-becak satu baju kotor, becak ni bawa masuk masjid solat, tak betul lah.
Ustaz Aiman kata maafu, ni kena dengar sampai habis. Oh, boleh. Nanti kalau foto tak betul lah tu. Jika sedikit dimaafkan. Cara menyucikan khilaf. Cara menyucikan itu khilaf. Yang masyhur satu, basuh 7 kali sekali dengan tanah. Kaul syaz, basuh sekali sahaja. Kan kaul Ibnu Imad, kaul syaz yang kita dah bahas pada minggu lepas, itu adalah basuh sekali sahaja. Kaul syaz. Reference dia adalah Hasyiah I'anatul Talibin, Hasyiah Syirwani ala Tuhfah. Tuhfah Imam Ibn Hajar, dia ada Hasyiah Imam Syirwani. Bughyatul Mustarsyidin, Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar ni salah satu syarah daripada Abi Suja' punya syarah. Salah satu dia. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Lalu kumpulan yang telah mengeluarkan pendapat B mengatakan bahawa tafsir yang ada pada pendapat A tidak perlu kerana perkara itu sudah dijelaskan pada keputusan bagi soalan pertama. Pendapat mereka ditolak kerana keputusan bagi soalan pertama hanya menjelaskan tentang hukum lopak sahaja tanpa menjelaskan tentang bagaimana dan bila percekan daripada lopak tersebut dimaafkan, iaitu ma'fun anhu. Pendapat D ditolak kerana ia hanya menyatakan tentang cara menyucikan secara mutlak sahaja. Wallahu alam. Okey, SMS ketika khutbah. Ini penting ni tuan-tuan dan puan-puan. Dulu kita bahas apa, membawa tabung waktu khutbah. Saya tak tahu di 9 dah bahas belum. Tapi di negeri kami dah lah. Ni SMS ketika khutbah. Oh, ini parah ni. Sekarang bukan zaman SMS, ni zaman SMS ni. Maaf lah. Sekarang zaman WhatsApp. Waktu ni WhatsApp belum wujud. Paling-paling BlackBerry, BBM kalau bahasa Indonesia. Waktu tu SMS lah yang terkenal. Afiq menghadiri sembahyang Jumaat di Masjid Nurul Yakin, Kundang. Masjid Nurul Yakin di Kundang, Sungai Buloh. Lebih kurang tu lah daerah situ. Rawang tu Sungai Buloh tu. Betul lah, lebih kurang tu lah. Saya pun tak tahu jalan dia. Sedang khutbah dibacakan, dia menerima SMS daripada Norman yang bertanya kepadanya, kau semayang kat mana, Afiq? Sebelum Afiq membalasnya, timbul pula persoalan di benaknya dan dia jadi serba salah kerana ada hadis larangan dari Rasulullah SAW, idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu faqad laghat. Maksud dia apa? Jadi Nabi SAW bersabda, ketika engkau berkata engkau berkata kepada rakan engkau diam pada hari Jumaat, maksud pada ketika Jumaat, hari Jumaat, wal imamu, sedangkan imam itu sedang berkhutbah, maka benar-benar sia-sia. Maka benar-benar sia-sia Jumaat dia. Dalam arti haram lah, tak boleh. Kita dilarang untuk diam pun tak boleh. Kalau diam tak boleh, cakap lagi tak boleh. Ni yang budak-budak kena ingat. Budak-budak kena ingat. Duduk. Tapi janganlah bising je budak-budak ni. Tak payah datang masjid lah. Jangan juga datang masjid. Tapi kena belajar disiplin lah. Kalau dulu saya waktu kecil, waktu sekolah rendah, solat Jumaat tu kita diletakkan, memang solat kena dekat, tak ada kawan lah. Ni nak cakap macam mana? Akhirnya tengok hotel tertidur, hotel budak kita budak-budak tu. Macam tu lah. Tapi kena disiplinkan. Okey. Soalan pertama, adakah perbuatan membaca dan membalas mesej meluputkan pahala Jumaat? Pendapat A, luput pahala Jumaat. Sebab luput perbuatan membaca dan menulis itu membuatkan dia tidak dapat memberi perhatian. Ghairu ilqa'is sam'i ilal khatib. Iaitu tidak meletakkan pendengaran kepada khatib. Maksud dia duk mendengar benda lain lah. Dengar orang duk gosip, membaca, menulis. Iaitu dia tak dengar tu, dia tengah fokus dengan SMS dia. Reference dia apa? Fathul Qarib dengan Hasyiah Ibrahim Baijuri. Ibarat dia, wa yustahabbu al-insatu ay lisami'il khutbataini, iaitu dimustahabkan untuk diam, iaitu bagi orang yang mendengar khutbah
ila anqal qauluhu wa huwa al-insat qauluhu as-sukutu ma'al izgha, iaitu diam beserta mendengarkan. Apa mendengarkan? Izgha tu mendengarkan, ai ilqa'is sam'i, iaitu meletakkan pendengaran ilal khatibi kepada khatib. Fa idzam fakka infakka, kalau terpisah apa as-sukutu diam anil izgha'i dari mendengarkan, fala yusamma insatan, maka dia tidak dinamakan insat. Pendapat B, luput pahala. Luput pahala Jumaat sama. Sebab luput menjauhkan diri dari kawasan tumpuan fikiran dan pendengaran dari khutbah, iaitu yub'idu an sahati ta'ammuli wa tafakkuri wal istima'i ila al-khutbati. Maksud dia menjauhkan diri daripada sahah tempat untuk memfokuskan khutbah, berfikir dan mendengarkan kepada khutbah. Referensi dia dari kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Ini kita berhenti sekejap. Ibanatul Ahkam ni karangan siapa? Dia ada dua orang ngarang. Satu Syekh Alawi. Kalau tak salah Syekh Abbas ke Syekh Alawi? Syekh Alawi, ayahanda kalau tak salah. Ayahanda kepada Syekh Muhammad Ali Maliki. Saya ada dua kitab, saya ada dua macam ni, dia 4 jilid. Dua-dua cetakan beza-beza. Sebab dia kata ini Syekh Alawi tak habis syarah, diteruskan satu ulama mazhab Hanafi, ana lupa nama dia, tapi ada kat rumah. Nanti saya cek balik. Tu nama dia, kitab dia Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Itu. Bulughul Maram ni kitab apa? Kitab hadis. Jangan salah faham. Ada orang ngaji fiqh. Jadi di Indonesia ada satu pondok moden terkenal. Banyak yang hantar, orang Malaysia pun hantar anak belajar kat pondok moden tersebut. Saya tanya kitab fiqh dia apa? Bulughul Maram. Tu tak betul. Bulughul Maram bukan kitab fiqh. Bulughul Maram tu kitab hadis. Imam Ibn Hajar Asqalani namakan kitab dia Bulughul Maram fi ahadisil ahkam. Kitab hadis hukum hakam. Bukan fiqh. Fiqh ni dah buah, dah masak. Kita nak makan tempoyak. Sini tak ada tempoyak. Nak makan itik salai, kita kena masak dulu itik salai tu dengan nasi. Itu fiqh. Tinggal makan je tuan-tuan. Perbuatan gali hukum tu, ambil gulai dia, ambil itik dia, kita bakar dia, kita rendam, kita masak dia. Ini istinbat nama dia. Hadis dia, Quran dia, kita masuk, lahirlah makanan. Itu fiqh. Barang-barang tadi Quran dan sunnah. Perbuatan masak tadi itu nama dia istinbat hukum. Kalau nak belajar fiqh Bulughul Maram, itu nama dia, kita bagi orang makan itik dah sembelih tapi belum masak. Aku makan mentah-mentah. Boleh? Mana boleh? Ni nak kata mana boleh. Sebab tu orang Malaysia jangan mudah kena tipu. Hantar pula anak pergi belajar pondok salah tempat. Dia ingat pondok ni macam dekat Pasir Tumbul, Lubuk Tapah. Tak betul. So, tak semua pondok tu betul kat Indonesia tu. Itu kena tahu. Sebab saya duduk sana lama, saya tahu bezakan. Jadi kena faham. Bulughul Maram bukan kitab fiqh. Bulughul Maram adalah kitab hadis. Kalau nak hantar anak, tanya kitab fiqh dia apa. Kalau fiqh dia fiqh sunnah, tak betul itu. Kalau dia hantar anak dia fiqh dia Bulughul Maram, tak betul itu. Kitab fiqh dia Fathul Qarib, itu baru hantar. Ini Fathul Qarib, Matla'ul Badrain dan lain-lain. Dah habis dah. Okey, apa dia kata? Ansit uskut, iaitu diam. Wa yashmalu kulla qaulin sawa'un bitilkal ibarat aw ghairiha kama annahu yashmalu ghairal qauli kal isyarati wal harakat allati tufhamu li anna al jami'a yukhrijul musalli an dairatil wiqar atau waqar was sakinah fayub'idu an sahati ta'ammuli wat tafakkuri wal istima'i ila al khutbah. Maksud dia adalah hadis ansit tu kan, ansit adalah suruh dia diam, termasuk segala ucapan sama ada dengan ibarat ansit atau selainnya, diam atau selainnya yang mengandung selain ucapan seperti juga isyarat. Buat isyarat ke, harakat ke, termasuk daripada larangan tersebut, yang dapat difaham bahawa semua itu akan mengeluarkan orang yang solat daripada daerah
diam, tenang dan lain-lain. Ini akan menjauhkan daripada sehati ta'amul, iaitu fokus dan berfikir dan mendengarkan kepada khutbah. Maka kita tak boleh. Jadi jawab SMS tak boleh dah. Baca SMS tak boleh dah. Termasuk perbuatan yang lara. InsyaAllah kita iktifak sampai sini. Kita sambung pada 2 minggu lagi pada pendapat C. Tapi kalau awal Mac bulan 6 hari bulan, 7 hari bulan saya tak ada. Okey, insya-Allah nanti saya cari pengganti. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.